Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua murid. Alhamdulillah, syukur hari ini kita dapat menyambung kelas kita, iaitu kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6. Dan untuk makluman semua, kita masih lagi dalam tajuk unit 2, iaitu tajuk besar dia, tajuk salah siapa. Dan subtopiknya bertajuk risiko tingkah laku seksual, muka surat 9 hingga 12. Okey, baik, sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini, saya rasa ada baiknya kalau kita buat sedikit ulang kajilah, ya, berkenaan dengan apa maksudnya tingkah laku seksual sebagai ulang kaji kamu. Okey, tingkah laku seksual merujuk sebarang perlakuan individu yang mendorong kepada isu seksual. Okey, apa-apa sahaja aktiviti yang boleh mendorong kita kepada perbuatan isu seksual. Okey, baik, untuk meneruskan kelas kita, kita terus kepada muka surat yang ke-9. Okey, dalam muka surat 9 tu dia ada tajuk pilihanku tepat. Okey, saya nak kamu semua perhatikan muka surat 9. Di situ ada berkenaan dengan puisi. Puisi ni ditulis oleh Haikal dalam buku tu kan. Okey, kita baca sama-sama. Haikal menghasilkan puisi tentang beberapa contoh situasi yang mendorong tingkah laku seksual serta cara menanganinya dalam buku Scrap, lagukan puisi mengikut kreativiti sendiri. Okey, kat sini ada satu puisi. Jadi puisi ni tak apalah, cikgu belanjalah, cikgu tolong bacakan untuk kamu dan kamu dengarnya dengan baik-baik. Okey? Pilihanku. Jika bersendiri ku pilih tidak melayari perkara yang mencemarkan jiwa dan hati. Walau mata berpeluang melihat dosa, tapi elakkan diri demi maruah keluarga. Jangan sesekali lari dari rumah. Pilihlah keluarga yang menyayangi kita. Rakan yang baik mencipta kebaikan bersama. Pilihlah yang tidak membinasakan kita. Bukalah minda, lihatlah dunia. Bayi dibuang bagaikan tidak berharga. Maksiat terjadi di mana-mana. Salah siapa banteras bersama. Segala bermula dari kita. Peliharalah iman, diri dan keluarga. Okey, kita terus pergi kepada tajuk risiko tingkah laku seksual. Okey, tingkah laku seksual menyebabkan pelbagai risiko, bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada keluarga. Pilih cara hidup yang sihat untuk menjalani kehidupan sebagai remaja. Okey, baik. Dekat sini diterangkan bahawa kesalahan tingkah laku seksual tu menyebabkan pelbagai masalah bagi diri sendiri. Malah bukan saja untuk diri sendiri, malah ia melibatkan orang lain, terutama sekali keluarga kita. Contoh, kalau seseorang ni terlibat dalam kesalahan ataupun jenayah yang melibatkan seksual, ia melibatkan maruah diri dan maruah keluarga. Maknanya di sini risikonya terlalu tinggi, bukan sekadar
maruah tercela, atau lebih buruk lagi mendapat pelbagai penyakit berbahaya. Jadi dekat sini pilihlah cara hidup yang sihat untuk kita menjalani kehidupan sebagai remaja. Baik murid, antara risiko tingkah laku seksual yang dinyatakan dalam buku ini, risikonya yang pertama sekali, risiko jangkitan penyakit seksual. Ini bahaya. Hubungan seks bebas boleh menyebabkan risiko jangkitan seperti gonorea, sifilis, ketuat kelamin ataupun warts dan herpes simplex. Ini hubungan seks bebas ni maksud dia individu itu melakukan hubungan seks secara bebasnya tanpa ikatan perkahwinan dan bergile-gile pasangan, bertukar-tukar pasangan. Terlalu bebas melakukan aktiviti seks. Ini cukup dilarang dalam setiap agama kita kan. Mana-mana agama pun, mana-mana adat pun tak pernah membenarkan hubungan seks bebas ni. Okey, kesannya kenapa? Kesannya dekat situ dinyatakan bahawa kesan dia menyebabkan gangguan emosi, hubungan keluarga terjejas dan beban keuangan kepada pesakit untuk proses penyembuhan. Sebab penyakit-penyakit yang dapat daripada hubungan seks bebas ni ada penyakit-penyakit yang cukup bahaya. Okey, yang kedua, risiko kehamilan. Hubungan seks bebas boleh menyebabkan kehamilan kepada remaja perempuan. Ini bahaya. Ini cakap kehamilan tanpa ada hubungan suami isteri. Okey, kesannya kehamilan luar nikah menyebabkan aib, mendatangkan aib, malu, keciciran dalam pelajaran dan tekanan emosi kepada diri dan keluarga. Individu terdorong untuk melakukan pengguguran dan bunuh diri. Ni banyak berlaku. Okey, bila dah berlaku kehamilan luar nikah, rasa malu dan keciciran dalam pelajaran sebab mungkin dah tak pergi sekolah dah. Lepas tu tekanan emosi kepada diri sendiri dan keluarga. Sebab diri sendiri dapat malu dan maruah keluarga tercela. Ini mendorong orang yang terlibat dengan kehamilan tanpa ikatan pernikahan ni, dia terdorong untuk melakukan pengguguran dan bunuh diri. Melakukan pengguguran kandungan dan membunuh diri. Okey. Seterusnya, risiko ketagihan. Bukan ketagihan dadah. Okey, ketagihan seksual. Tingkah laku seksual menyebabkan ketagihan untuk melakukan aktiviti seksual. Individu ini biasanya terperangkap dengan perbuatan seperti aktiviti seks bebas dan melanggan pelacur. Ini cukup bahaya. Ya, bila berlakunya ketagihan, dia akan terdorong untuk melakukan aktiviti seks bebas dan melanggan pelacur. Kesannya cukup buruk, iaitu menyebabkan gangguan seksual dan jenayah seperti rogol, masalah psikologi dan emosi di rumah dan di sekolah, keadaan diri tidak bermaya, lemah dan kurang daya tumpuan. Okey, seterusnya. Dan seterusnya, risiko HIV. Hubungan seks bebas boleh menyebabkan jangkitan virus kurang daya tahan penyakit, iaitu HIV. Penyakit yang cukup bahaya. Baik, kesannya, individu yang dijangkiti HIV biasanya dipandang serong oleh masyarakat
Sebab penyakit ini penyakit yang bahaya, penyakit yang belum ada lagi ubatnya. Situasi ini boleh menyebabkan tekanan emosi kepada diri dan keluarga. Pesakit juga mudah dijangkiti pelbagai penyakit lain kerana virus ini melemahkan sistem daya tahan tubuh untuk melawan penyakit. Virus HIV ini bila ada dalam badan kita, dia boleh melemahkan sistem daya tahan tubuh untuk melawan penyakit. Jadi kalau dia kena apa-apa penyakit, walaupun demam sekalipun, boleh meragut nyawa dia. Okey, seterusnya, risiko AIDS. Individu yang dijangkiti virus HIV berisiko untuk mendapat penyakit AIDS, iaitu sindrom kurang daya tahan penyakit. Kesannya, peluang untuk sembuh sangat tipis. Tekanan emosi dan mental semakin meningkat sehingga pesakit tersebut terdorong untuk membunuh diri. Sebab dia tahu penyakit yang dia ada ni belum ada ubat, susah nak sembuh. Dia jadi macam tension, frust, hingga terdorong untuk membunuh diri. Dan akhir sekali, biasalah tugasan. Tajuk ni pendek je. Baik, untuk kali ini, cikgu ada satu tugasan untuk kamu. Okey, kita tengok sama-sama . Asah minda. Faiz diajak oleh rakannya, Jabir, untuk menonton dan melihat gambar lucah. Faiz menurut ajakan Jabir kerana Jabir ialah rakan baiknya. Faiz kemudian berasa kesal dan berasa bersalah atas perbuatannya. Pada suatu hari, Faiz diajak oleh Jabir untuk menonton video lucah di rumahnya sekali lagi. Faiz tahu bahawa tindakannya yang mahu menolak ajakan Jabir pada kali ini merupakan tindakan terbaik untuk diri dan keluarganya. Okey, jadi tugas kita andaikan, andaikan kamu ialah Faiz. Kemudian tulis satu nota ringkas yang berkata tidak kepada ajakan Jabir. Okey, macam mana kita nak sebagai rakan baik Jabir tadi nak tulis satu nota, nak tulis satu surat, nak mengatakan tak mahu ikut. Dah tak mahu dah buat benda yang tak senonoh tadi. Okey, jadi cikgu bagi kamu kebebasan untuk gunakan kreativiti kamu sendiri macam mana nak cakap supaya hubungan kamu dengan Jabir tadi tak putus. Cakaplah macam mana pun. Jadi orang kata tarik rambut dalam tepung tak selerak, rambut tak putus. Kita nasihat Jabir ke ataupun tolak ajakan Jabir itu secara yang lembut. Okey, itu tugasan kamu. Dan akhir sekali, cikgu ucapkan tahniah kepada murid-murid yang menonton video kelas kita ini hingga tamat. Ya, daripada awal tadi sampailah penghujungnya. Dan cikgu harap video ni dapat dijadikan panduan untuk kamu belajar di rumah masing-masing. Okey, ini sebagai panduan kamulah, senang. Nak baca buku saja tanpa penerangan cikgu susah nak faham, kan? Okey. Jadi sebelum kita tamatkan kelas ini, cikgu harap kamu semua tak lupalah untuk menekan butang subscribe dan like bagi memudahkan kamu mengikuti kelas kita yang akan datang. Ada lagi siri-siri yang akan datang. Selagi PKP masih berkuat kuasa,
cikgu akan terus buat video untuk kamu sebagai panduan untuk kamu belajar di rumah masing-masing. Jadi dengan ini cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.